Features dia memang banyak gila. Memang saya boleh letakkan dengan harga macam tu, saya boleh bagi features 9/10. Ini adalah Proton X70 Premium. Jadinya selamat datang ke channel saya. Dan hari ini saya akan tunjukkan kepada korang features-features dan apa yang ada dekat dalam X70 ni. Saya nak berterima kasih kepada Sin Xiang Hing Sdn Bhd kerana meminjamkan saya kereta ini. Sin Xiang Hing adalah sebuah dealership Proton yang berada di Subang Jaya dan mereka menjual semua kereta Proton yang baru termasuklah X70 Premium ini. So, kepada sesiapa yang nak membeli Proton S70, saya cadangkan Hadi dan juga Sean Lee dan saya letakkan nombor di bawah. Jadinya kalau sesiapa yang berminat untuk membeli kereta, boleh pergi ke dealership yang tersebut dan juga assessment yang diberikan nombor di bawah. Okey? Apa yang ada dekat dalam kereta ni, saya akan presentkan kepada korang semua berkenaan dengan kereta S70 ni. Jadi, saya akan bagi tahu tentang eksterior kereta ni. Saya akan terangkan berkenaan dengan interior kereta ni. Siapa yang duduk belakang dapat energy lebih lah. Apa kelainan kereta ni dengan kereta-kereta yang lain. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita review X70 Premium. Benda yang paling saya notable sekali dekat dalam X70 Premium ini adalah dia punya seat. Kereta ni kita boleh katakan berharga 120k plus on the road. Kereta ni selalu dibandingkan dengan harga SUV yang kelas atas. Kat sini kita boleh nampak kita punya seat ni bercolour coklat dan kalau kita boleh tengok seat colour coklat ni sebenarnya bukannya material yang biasa kita tengok iaitu leather. Ini adalah Nappa leather iaitu daripada anak lembu, calf leather yang dipanggil Nappa. Jadinya untuk kereta yang harga 120 something, bukan semua brand akan offer kita leather Nappa. Dan selalunya untuk kita dapatkan Nappa leather punya seat, dia akan ambil harga dalam setengah juta, 300,000, 400,000 untuk dapatkan berfinish Nappa leather. Jadinya memang sangat-sangatlah berbaloi untuk membeli S70 kerana dia punya premium menawarkan leather yang sangat berkualiti dan juga kita punya seat ni ada ventilated seat. Kita panggil kita punya S70 sebagai ventilated seat, which is kalau kita punya kereta, saya pernah cover sebelum ni RAV4, ada link dekat atas. RAV4 untuk harga 200,000 dapat ventilated seat dan saya rasa sangat berbaloi sebab ventilated seat di Malaysia sangat-sangatlah baik kerana Malaysia adalah negara yang panas. Jadinya bila RAV4 ada ventilated seat, saya sangatlah happy dengan dia punya features tu. Dan lagi best sekali untuk harga RAV4 200,000 dan kereta ni 120,000 pun ada ventilated seat. Jadinya kereta ni sangat-sangatlah berpatutan untuk dimiliki. Biasalah untuk driver seat memang korang akan dapat korang punya tempat untuk adjust korang punya ni. Biasanya kereta-kereta dengan harga ni dia takkan bagi feature-feature macam ni, tapi korang dapatkan back support. Back support ni adalah benda yang bagus juga untuk kita punya pemanduan jarak jauh. Jadinya dia best. Passenger seat ni dia dah bagi adjust elektrik. Tapi diletakkan juga dekat sebelah sini. Saya tak pasti untuk apa, tapi mungkin untuk orang belakang main-main kacau mak dia ke apa. Bukan macam tu lah. Dan apa yang ada dekat dalam S70 ni adalah kita punya batang ni. Saya tak pasti ni untuk apa, tapi ya kita diberitahu dan yang ini adalah kita punya trademark untuk S70 iaitu dia ada satu batang dekat sini. Kita try lah cuba untuk masuk dengan batang ni. Tak function sangat pun, tapi ni adalah features yang ada kat sini. Bercerita pasal function, untuk yang sebelah sini pula, kalau kita angkat kat sini, kita nampak ada satu kotak kosong dekat sini. Ini sebenarnya adalah kita punya tempat untuk kita maintain kita punya ionizer. X70 ada ionizer system yang boleh kita pasang kalau kita rasa kita punya udara tak cukup bersih. Jadinya ionizer adalah features baru dekat dalam dunia Proton dan dia sangat-sangatlah bagus untuk berada dekat dalam sebuah kereta. Kenapa? Ionizer memang benda yang sangat diperlukan dalam rumah pun ada, apa salahnya untuk ada dekat dalam kereta sekali. Jadinya sesiapa yang memiliki Proton S70 memang best lah. Itu semua memang bagus, tapi apa yang saya paling suka sekali adalah dia bagi sekali dengan dia punya cara-cara untuk kita tukar kita punya ion filter. Dia bagi sekali kat bawah ni, nampak yang kotaknya bersemua. Ada 6 USB punya outlet. USB punya outlet biasa kita nampak lah, satu dekat bawah ni, dekat belakang, dekat kiri, dekat kanan.
Tapi yang tak ada pada kereta lain, sebab kereta lain semua duduk dekat USB, dekat yang biasa saja dekat sini. Macam contohnya macam event Arus ke ataupun CRV, HRV, kereta-kereta macam tu. Tapi kereta S70 dia ada USB port duduk dekat atas ni. Duduk dekat atas ni memang betul-betul function sangat. Sebab apa? Strategi-strategi brand lain dia akan bagi built-in dashcam, benda-benda macam tu. Tapi untuk kereta ni dia akan bagikan USB port dekat atas ni. Korang belilah korang punya dashcam nak yang macam mana pun korang boleh beli, dan dia letakkan dekat atas USB. Jadinya korang punya dashcam dah tak berselirat lagi. Korang dah tak perlu nak pusing dekat bawah ni, dah tak perlu lagi. And tak perlu nak buka-buka dah korang punya frame trellis ni apa semua. Tapi korang yang tak pakai S70 nak tengok macam mana pasang dashcam, saya letak link kat atas. Saya dah cover sebelum ni cara pasang dashcam. Just tengok, okay. And still duduk dekat konsol tengah ni, kita boleh nampak kita punya tempat letak botol ada 2 kat sini macam biasa. Kita boleh buka tutup. Mostly saya nampak dekat dalam ni boleh kata kacukan Volvo XC90, XC series dengan Range Rover Velar. Saya nampak diorang berkacuk macam tu. So S70 diorang memang ambil idea dari sana lah. Engine start stop pun duduk dekat belah kiri ni macam brand-brand tu juga. And kita boleh nampak kat sini kita ada eco. Kita ada 2 driving mode untuk kita punya kereta ni. Kita ada satu eco yang biasa punya, so dia akan hijau dekat dia punya monitor. And then bila kita tekan sport, semuanya tukar jadi colour merah lah. Jadi nampak garang sikit. So dia bagi attention to detail. Memang kereta ni betul-betul attention to detail. Saya boleh cakap macam tu. Sebab apa? Saya akan bagi tahu kejap lagi. Hill Ascending Assist. Hill Ascending Assist ni maksudnya kalau kita turun bukit dan elakkan daripada kita hilang kita punya kawalan, keempat-empat tayar dia akan duduk dekat 35 km per hour lah. Dia tak perlu tarik handbrake lagi sebab dia dah ada parking punya button, and dia ada auto release sekali. Auto release ni maksudnya kalau kita tekan brake, tekan D, kita tekan je minyak, auto release. Dia tak payah nak klik-klik dah dekat kita punya tu. And then ada auto haze, and then ada traction control. Traction control ni supercar punya standard dah ada dekat dalam S70. Saya suka dia punya design dekat dia punya gain knob ni, nampak macam style Audi. Audi punya style memang macam ni. Dia punya design bersengit macam ni, and then ada satu P kat sini. Jadinya just buatlah macam mana tolak depan belakang, and then bila nak P just click of button. Just klik saja dia terus P. Cerita pasal attention to detail, macam mana nak tengok kita punya panoramic view monitor, ada macam-macam benda best. Korang boleh tengok dekat sini, kalau korang ambil kiri, korang punya tayar pun pergi ke kiri. Bila korang bergerak sambil tengok korang punya view monitor, korang nampak tayar tu pun berpusing. Very very detail. And even ada lampu signal dekat dalam monitor ni. Korang boleh nampak yang monitor ni sangat-sangatlah besar dan clear dan very responsive. Tekan macam mana pun dia akan ikut juga, macam phone. So very cool lah. Sebelum kita keluar ke belakang, saya akan finishkan apa yang ada dekat sini. Hi Proton, Coming. what is the time? It is 18:28. Hi Proton, Coming. close windows. Okay, closing all the windows. Set fan speed to 2. Alright, fan volume is set to level 2. Set temperature to 25. Okay, set temperature of all seats to 25 degrees. Coming. Navigate me to KLCC. Do you want to go to KLCC? Yes. Starting guidance to KLCC by shortest. Hi Proton, What's up? exit navigation. Yang ni memang Proton bagi napal leather, tapi bila dekat full dashboard dia akan bagi plastik saja. Tapi kalau boleh tengok kita punya detail plastik tu sangat cantik. Nampak cantik kan? And dia ada bagi hairline finish duduk dekat tengah ni. Hairline finish ni saya nampak very orang kata sporty, nampak inovatif lah kat situ. So kita boleh nampak ada 3 color kat sini, iaitu hitam, and then kita ada napal leather color brown, and then kita ada hairline color silver. So dia ada mix antara 3. Tambahan lagi dia ada Kenwood punya sound system. Kenwood ni adalah brand yang established dekat Malaysia dan juga seluruh dunia. Untuk premium akan dapat Kenwood punya sound system. Jadinya sound system memang sangat menarik dan juga best. Di sebelah kanan pemandu kita boleh nampak yang kita ada tempat untuk kita control kita punya side mirror. Tapi yang paling berlainan sekali adalah kita punya tempat untuk kita tukar kita punya side mirror, adjust kita side mirror duduk dekat belah sini. Sebab kereta S70 macam kita tahu dia nak akan cuba untuk samakan diri diorang dengan Continental, iaitu kereta-kereta Europe. Jadinya
knob tu selalunya duduk dekat belah kanan driver. Maksudnya duduk dekat panel door. Tapi untuk yang kat sini dia akan letak dekat belah sini, dekat belah bawah tepi-tepi ni. Dan kita boleh kawal tu pun caranya pelik juga. Kita kena pusing macam ni and adjust dia kat atas. So itu memang berlainan daripada kereta-kereta yang lain. Dan kat sebelah kiri pula kita boleh kawal kita punya high beam apa semua. And kita ada bonnet button kat sini. Sebab apa? Sebab X70 Premium dia ada power boot. Power boot adalah benda yang sangat berbaloi untuk kita miliki lah. Sebab harga dia macam ni pun dah dapat power boot juga. Memang best. Go to kita punya steering. Kita punya steering adalah leather dengan brown stitching sekali yang ada kat sini. Saya suka design kereta ni. Dan dia ada dia punya sedikit chrome dekat sini. And kita kawal kita punya volume up and down. Just gunakan kita punya ni saja. Just tolak, bukan toggle, bukan apa, just tolak saja. Kita ada call button and call, and kita boleh adjust kita punya distance. And kat belah kiri ni pula kita punya kawalan untuk kita punya bahagian depan ni lah. Depan kita ni monitor kita sangat menarik sebab dia totally semuanya digital. Selalunya untuk kereta-kereta yang baru macam contoh 2020 dah tak ada dah jarang dah brand-brand kereta letakkan sekali dengan temperature punya meter. Sebab apa? Sebab temperature punya meter sebelum ni ada komplain bila dia wujud membuatkan kita rasa tak selesa, jadi takut. Kalau kata tiba-tiba walaupun dia naik sikit, naik turun tu buatkan kita jadi gemuruh. Jadinya ada brand yang ambil inisiatif terus keluarkan indikator temperature. Dan macam mana dia buat? Kalau betul-betul ada overheat baru akan keluar red light, engine red light, suruh check engine. Itu saja supaya kita rasa lagi tenang. Tapi dekat sini dia bagi sekali balik dengan kita punya temperature punya meter tu. So itulah dia. Belah kanan ni pun dia ada simpanan kecil kat sini. Saya tak tahu tak apa, mungkin letak ni kot, tak phone apa, tapi kecil juga punya kompartmen. And dekat belah sini kita boleh nampak, saya zoom, and kita ada satu USB kat sini dan tempat letak phone kat sini. Dia memang sedikit tersorot, so tapi dia memang nampak kemas lah, memang nampak cantik. So dia punya attention to detail tu memang menarik. S70 ni saya suka dekat sebab attention to detail dia. So sebelum kita buat exterior, kita beralih ke bahagian belakang pula lah. Ini adalah bahagian belakang S70 dan kalau boleh tengok, saya akan kira diri saya iaitu 180 cm. Tinggi atas je ni, duduk bawah macam ni. So saya boleh kata tinggi dia memang betul-betul tinggi sebab saya rasa selesa memang tinggi sebab dia sebuah SUV, memang patut tu kerja dia. And then yang paling best sekali dia punya depan ni, nampak satu tangan saya memang duduk jauh walaupun dia punya seat duduk kat belakang, duduk jauh kat depan ni. Dia ada aircon dekat belakang, kita boleh kawal terus walaupun kita tak boleh kawal kuat ke speed apa sebab dia kawal dari depan ni, tapi dia bagi juga aircon kat belakang ni, bagus. And dia ada bagi kita punya kita punya ionizer duduk direct ke belakang. Jadi ionizer ni duduk kat sini dan dia pergi ke belakang. Siapa yang duduk belakang dapat ionizer lebih lah. Dia ada dia punya tempat letak kat sini. And then dekat bawah ni ada USB 2 and kita boleh letak something macam orang belakang, mungkin boleh letak phone orang. Macam tu. Saya suka pintu dia dekat bawah ni Kenwood, tapi dekat atas ni pula dia ada dia punya pintu yang ni saya nampak sangat menarik sebab ada design-design yang brand-brand besar pun dia design dia kadang-kadang serabut sikit sebab design dia pergi macam tu, masuk dalam keluar balik ni tak. Dengan handle, dengan dia punya pintu sekali satu jalan. Itu design dia menarik. And tetap ada napa leather dekat sini dan juga di door panel pun ada napa leather. Napa leather duduk dekat belakang pintu sekali. And satu yang bahagian belakang ni tak ada, yang depan ada adalah ventilated seat lah. Ventilated seat hanya untuk pemandu dan juga passenger saja. Dan dekat belah tengah ni kita biasanya akan dapat ni, tada, tempat untuk kita letak air ataupun armrest. Yang paling berlainan sekali dekat bahagian belakang ni adalah selalunya design yang belakang ni, selalunya kalau seat yang tergelembung macam ni dia tak bagi sekali dengan headrest. Tapi walaupun dia dah design dekat belah bawah ni utama untuk dua saja, dia tetap bagi headrest dekat belakang. Nak bagi tahu yang walaupun belakang ni tak selesa nak duduk kat bahagian tengah, dia akan still bagi headrest untuk dapatkan juga, saya cuba dapatkan juga keselesaan tu. And dekat belah atas ni kalau boleh nampak tempat letak untuk passenger, untuk bahagian tengah pun dia punya apa, tali pinggang dia pun duduk cantik dekat atas tu. Betul-betul safety lah. Duduk letak kat situ. Ini untuk bahagian tengah. Memang tersembul dekat belakang ni. Tu lampu dia ada kat sini. Demi light. Jom kita tengok dekat bahagian exterior. Saya akan beritahu apa yang lain daripada yang lain dekat S70 ni pada bahagian exterior pula. Jom. Design untuk 2020 punya S70 punya emblem dah berubah daripada design lama kepada Geely punya design yang baru. And kita boleh nampak dia punya design untuk grill pun lain daripada kereta yang lain. Dan yang paling saya suka sekali untuk
S70 punya bahagian depan adalah satu lampu. Lampu dia ni kita boleh nampak yang dia beri penerangan kepada saya adalah dia ibarat macam mata dan juga hidung harimau, dan juga ada line kat situ dia berdengung sikit. Jadinya saya suka lampu tu, design dia sangat menarik dan very 2020, dan dia punya DRL pun DRL yang besar tebal kat atas ni. Dan untuk belah bahagian bawah ni selalunya kereta-kereta yang ada fog lamp yang datang ni selalunya bulat, tak kira lah brand apa pun, brand mahal-mahal mana pun fog lamp dia mesti bulat. Tapi fog lamp untuk sebuah X70 dia akan datang, dia punya fog lamp ni design dia adalah petak macam ni dan juga ada bucu sikit. So dia punya fog lamp lain daripada yang lain. Dia ada light detection dan juga ada rain water detection. So saya akan demo kepada korang semua. Tengok ni. Ini adalah kunci X70, nampak smart tak? Garang kan? Pada saya menarik dengan color dia. Unlock, dah ada lock and bonnet button. Just kalau lama nanti dia buka lah bonnet button. Rim kereta ni bersaiz 19 inci dan saya suka dia punya design. Dia ada two tone color iaitu chrome dan juga hitam. Chrome ni yang paling best sekali sebab chrome ni dia bergabung dengan elemen-elemen lain yang ada dekat dalam trim pintu ke semua pun color chrome juga. Jadinya dia kena sekali, dia merge sekali dengan bahagian ni. Masuk juga bahagian depan tadi pun ada chrome sikit-sikit, so dia nampakkan lebih menarik. Yang saya rasa pelik sikit, walaupun ni sebuah SUV tapi dia ada air intake dekat bahagian tayar. Kalau boleh tengok kat sini ada lubang dan juga kat depan tu ada lubang pergi ke belakang ni dan kena pada tayar. Adakah tu untuk handling ke apa, saya tak pasti. Side mirror yang ada dekat sini memang cantik. Sebab apa? Side mirror ni selalunya kereta-kereta yang ada sekarang ni, kereta-kereta tahun 2020 ke macam mana ke, side mirror dia akan datang sekali dengan signal lampu, betul tak? Tapi signal lampu untuk kereta ni kecil sikit dan dia nampak sangat comel. Dan design dia macam daun je dekat dia punya signal tu. So nampak cantik. Dan kita punya tempat kat atas ni, ini kita panggil sebagai roof rail. Roof rail ni sangat teguh pada X70, tengok very steady, sangat-sangatlah steady. So good job. Proton selalu tempat isi minyak duduk kat belah kanan, tapi kali ni dia letak kat belah kiri untuk tempat isi minyak. Jarang untuk sebuah SUV buatkan efek floating roof, tapi kali ni S70 dia bagi efek floating roof. Floating roof tu macam mana? Floating roof tu macam ni, dia pergi ke belakang untuk dia punya panel, and panel tu tak ada kat bahagian sini. So nampak yang panel color brown ni dia macam floating lah, floating roof. Macam tu. Selalunya design floating roof ni duduk dekat macam hatchback, sedan macam tu, tapi dia duduk dekat kereta ni. Lampu belakang ni dia ada satu LED yang tebal pergi berbentuk C macam ni. Bila dia ada LED, bila dia malam dia nampak lagi menarik. Dia ada function yang sangat bagus lah. Tapi bukan lampu dekat belah atas saja yang lain daripada yang lain. Yang paling lain sekali adalah fog lamp dekat bahagian belakang kereta. Dia duduk dekat bahagian tengah, dan kereta-kereta yang kita tengok tak kira lah brand apa pun, memang jarang untuk diorang implement fog lamp pada bahagian belakang. Tapi S70 ada satu fog lamp bahagian belakang duduk kat bahagian tengah. Nampak sini fog lamp. Bila malam just pasang saja, orang belakang memang akan notice yang akan ada S70 kat bahagian depan dia. Bila fog lamp duduk kat belakang ni, dia punya fog lamp bahagian tengah, jadinya nampak macam F1 sikit kan. Brand-brand besar selalu ada buat dummy-dummy, macam contohnya exhaust dummy kan. Walaupun nampak macam dua exhaust, tapi sebenarnya bukan exhaust pun, hiasan saja. Memang kena kecam gila-gila. And sekarang ni X70 dia bukan dummy, dia ada dua exhaust kiri dan kanan. Okay, X70 ni dia ada power boot. So saya akan demo pada korang power boot punya X70. X70 punya boot ni dia memang betul-betul ada power button. Yang paling best sekali dia ada handle and dia ada power button untuk kita tutup balik. Kita dah loading barang letak atas ni, kita boleh ni balik. Tapi perasan tak, jarak daripada saya bawah contohnya barang besar nak ke sini sangat-sangatlah tinggi. Jadinya itu adalah sedikit komplain yang datang daripada customer. Satu tu komplain. Walaupun saya ni seorang lelaki Melayu jantan sejati yang tinggi, jadinya saya rasa memang bontot saya pun dah duduk betul-betul dekat level ni. Jadi siapa yang rendah sikit daripada saya memang struggle lah untuk letak barang. Memang tak ada masalah pun nak letak barang-barang yang ringan-ringan, tapi barang-barang ringan mana duduk kat depan. Barang-barang yang berat saja duduk kat belakang ni. Macam contohnya barang-barang troli ataupun beg bagasi tu tolak atas ni. Kalau contohnya Range Rover ataupun Volvo, dia akan ada satu air suspension yang dia akan turunkan kereta tu, baru kita letak barang.
Tapi kereta ni tak ada extra suspension, so bertahan sikit lah dengan ketinggian kereta ni. Customer feedback ada cakap yang kereta ni dia punya bonnet sedikit kecil daripada HRV, CRV yang seangkatan dengan dia, kompetitor dia. Size dia boleh kata sedikit kecil daripada kompetitor, tapi kita still boleh turunkan kita punya seat sampai ke depan, dan kita buka kita punya cover ni, kita boleh turunkan semua tu, dan kita akan dapatkan ruang yang lebih luas lah. Macam contoh nak pergi IKEA, so tak ada masalah sebab IKEA punya barang mungkin panjang-panjang, kita boleh pergi 2 orang dan kita boleh turunkan kita semua barang tu, still muat masuk. So jom kita tutup dulu, tengok macam mana dia tutup. Senangnya, tak payah nak fikir-fikir dah. Tak payah main gym dah sebab semua benda i70 dah buatkan untuk kita. So jom kita drive kereta ni. Ketinggian kereta ni memang sebuah SUV sangat tinggi, jadinya saya rasa selesa. So saya akan bawa kereta ni, jom kita tolak kita punya ni kepada, tekan brake and tekan kat belakang ni, terus D. Nampak best lah. Tekan minyak, terus ada auto release. Macam saya cakap tadi, tak payahlah saya nak fikir dah pasal benda tu semua. Saya terus masuk. Yang bestnya, kereta ni steering dia tak macam steering sebuah SUV, dia macam steering racing sikit sebab dia ada cutway dekat belah bawah ni. Jadinya gila-gila rasa sporty lah untuk SUV ni bawa macam ni. Suspension dia memang ada orang kata ura-ura macam dia ikut Lotus semua, tapi memang saya rasa suspension ni sedap lah. Saya nak try tekan kereta ni, tapi nak cari tempat yang luas sikit. Kejap Kereta ni so far rasa stabil. Handling ni saya rasa sedap sebab dia ada assistance sekali. Maksudnya dia tak adalah straight away saja macam ni, tak. Dia still macam dia still meluruskan kereta ni. So elemen dia sedap. Satu yang saya nampak kebaikan kereta ni, sebab saya dah bawa kereta-kereta yang macam aspek-aspek macam contoh RS5 apa semua, saya letak link kat atas. Kereta-kereta tu semua walaupun nampak perfect, tapi sebenarnya dia punya button-button ada yang susah capai. Tapi kat kereta ni semua benda pun senang. Macam contohnya tekan Eco Sport Mode ni kan, Sport Mode ni duduk kat sini je. Kalau kata RS5 tu jauh dekat belah kiri sana tu, jadi tak sedap. So saya suka kereta ni lagi daripada ni dari segi practicalities. Okay, saya dah tekan Sport Mode, saya tekan kat sini jap. Okey, jom cerita spek kereta ni. Ada 195 horsepower pada dia punya kereta ni. Jadinya kereta ni ada 165 horsepower. Dia rendah sikit daripada Evoque, tapi harga double. So kau nak pilih yang mana, Evoque ke S70? Sebab dia macam Evoque sikit rasa-rasa dia. 165, kalau tu 200, beza berapa saja. Dia ada built-in GPS system, tapi bukannya GPS system yang biasa kita dengar lah. Ini memang brand China punya sebab dia adalah Geely. Jadinya dia punya diri sendirilah. Kereta ni punya gearbox, dia pakai 7-speed dual wet clutch. Maknanya dia macam DSG lah, tapi DSG dia pakai dry clutch. Dia ni dia pakai wet clutch. Kenapa wet clutch? Sebab kita duduk kat Malaysia, negara yang panas. Hanya wet clutch saja yang boleh buatkan gearbox ni tahan lama. And kereta ni ada warranty 5 tahun, unlimited mileage. Customer feedback. Okay, saya cakap yang buruk dulu satu, and then saya beritahu satu yang elok punya. Keburukan kereta ni, customer feedback, walaupun kat sini dia ada beritahu yang ini adalah engine ni cuba untuk dapatkan fuel consumption yang rendah, tapi tetap dapat customer punya feedback, kita ni makan minyak sikit. So, siapa nak beli 70, korang kena cope dengan minyak ni sikit. Sebab yelah, kereta ni besar, 1.7 tan, berat juga. So korang jangan expect yang korang boleh dapatkan safe sangat-sangat lah. Tapi kebaikan kereta ni adalah, kereta ni satu, cabin dia memang best. Cabin dia senyap gila. Macam kereta Continental memang tirus biji, kereta ni Continental, so sangat-sangatlah senyap. Lepas tu dia tak harshness kurang sebab dia punya suspension very good. Overall saya akan bagi, untuk look dia saya akan bagi 7/10. Sebab saya nampak design ni, design kereta ni cantik, so saya bagi 7/10. Kereta ni ada ala-ala Lotus punya engineering, so handling dia saya bagi 7/10. Apa lagi practicality, dia menang daripada kereta-kereta yang brand Continental yang sebenar, so saya bagi 7/10. Features dia memang banyak gila. Memang saya boleh letakkan dengan harga macam tu, saya boleh bagi features 9/10. Harga saya boleh bagi 8/10. Sebab harga dia dapat semua tu very good. Comfort
9/10. So overall saya bagi 8/10. Jadi itu saja review saya berkenaan dengan X70. So siapa yang berminat dengan video ni, tekan subscribe dan tekan loceng. Sebab apa? Sebab kalau tak subscribe nanti terlepas pula video-video macam ni lagi. So subscribe, tekan loceng, okay? So thank you sebab watching. Jumpa lagi selepas ni. Bye. Assalamualaikum. Very. Proton is it? Yeah, dia Proton, yes. This is Proton. Very nice. Is You it can, very you can try. solid? You can try. You can try. What, ma? Heavy, Heavy. Quite heavy. Yeah. Customer feedback, they said that dia punya cabin very quiet. So that's what people like about S70 lah. Quiet cabin. And then not very harsh. For that price range, 130 lah. yeah, 130 yes. This one the up 130 go further. Another more premium one, is it? Or this 100, one 130 is the highest spec lah. This one the highest spec. The highest spec, yes. Yes, yes. The one Premium. below, slightly below one, I heard. 110s. What do you Very think? nice car. Yeah. I think too. For the price. For sure, yes. Or you sekarang YouTube, then you jual lah. I'm not a salesman, I'm just a car reviewer. Car review. Car presenter, yes. Oh, I know. Yes. Then you send it to Proton, then they will. This one. I will post in my YouTube account for our subscriber what my opinion about this car. Do you get any monetary reward for doing this? Sure Yes, lah. yeah. Who pays you? YouTube. YouTube, yes. Very good. Okay, thank you, ma'am. Sorry lah. No worries, no Kita worries. jalan-jalan kita disturb you. You tengok you what you are doing. Okay, sorry, sir.